Di dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda tutorial untuk kita buat color grading. Yang mana color grading ni kita akan macam kita upgrade color gambar, sesuatu gambar tu menjadi sesuatu yang lebih menarik dan nampak lebih dramatik. Okey, sebagai contoh yang saya tunjukkan di sini, saya menggunakan gambar Tun Mahathir. Okey, ini adalah gambar sebelum dan ini pula adalah gambar selepas kita melakukan color grading. Okey, anda boleh mendapatkan gambar Tun Mahathir ni seperti ini di dalam folder yang telah pun saya sediakan. Okey, untuk langkah yang pertama, saya akan duplicate dulu layer yang pertama ini. Okey, saya akan klik Ctrl J ataupun anda boleh klik kanan dan pilih duplicate layer. Okey, kemudian layer yang baru ini, kita akan buat shadow dan juga highlight. Okey, caranya kita ke image, kemudian kita pilih adjustment dan kemudian kita pilih shadow highlights. Okey, shadow highlight. Okey, contoh ada untuk mungkin ada yang tak pernah buka lagi shadow highlight. Kadang tu dia bila kita buka shadow highlight, dia punya menu ni ada dua ni je, ada shadow kemudian ada highlight. Okey, anda klik pada ini show more ni, kemudian dia akan keluar lagi banyak function dia lah. Okey. Okey, kalau kita boleh tengok dia punya preview dia bila kita setting pada shadow dan juga highlight ni. Okey, jadi preview dia. Okey, kemudian untuk bahagian shadow saya akan guna 32%. Okey, sorry, ini amount untuk bahagian shadow lah. Okey, tonal weight saya akan guna 52%. Kemudian radius je kita kekal 30 pixel. Okey, kemudian pada bahagian highlights pula saya akan letak 52%. Okey, tonal weight kita akan letak 46%. Kemudian radius kita stay pada 30 pixel. Okey, color correction pula saya akan set kepada minus 22. Okey, minus 22. Kemudian mid-tone contract saya akan letak 25. Okey, ini dia punya hasil daripada kita setting shadow dan juga highlights. Okay, ini sebelum dan ini selepas kita setting. Okey, dan saya klik OK. Okey, saya zoom sikit kepada 100%. Okey, tak apa. Okey, untuk yang seterusnya kita akan letak photo filter. Okey, photo filter kita klik pada bahagian pada bahagian bawah ni, adjustment layer. Kalau tak ada dekat sini, anda boleh ambil sini photo filter, ataupun anda boleh pilih dekat layer dan adjustment layer, new adjustment layer. Ada tak photo filter mana? Okey, photo filter dekat sini Okey, klik OK. Dan ini satu photo filter, ataupun saya buang dulu yang ni ataupun dekat bawah ni pun ada photo filter. Okey, ataupun dekat bar ni pun ada juga. Cara nak dapatkan macam bar ni, klik dekat Windows, saya pilih adjustment. Okey, oh sorry, dah hilang adjustment. Okey, dia adalah benda ni kan. Okey, tapi dia naik macam ikon-ikon je lah kan. So bila kita letak mouse dekat ikon ni, dia akan keluar lah dia punya description kat atas ni kan. Okey, untuk photo filter yang mana? Yang ni kot. Okey, betul yang ni photo filter. Okey, sama je semua jalan-jalan yang saya tunjukkan tadi tu sama saja Okey. So kita klik pada kita letak photo filter. Kemudian tengok pada dia punya properties dia. Klik kat sini. Okey, dia keluar properties dia kat sini. Okey, saya nak guna deep blue. Okey, kita guna deep blue. Kita letakkan pada 33%. Okey.
Okey, anda boleh tengok perbezaan gambar. Okey, saya disable dulu view untuk photo filter. Kemudian kita tengok dia punya perbezaan antara sebelum dan juga selepas kita masukkan photo filter. Okey, dan yang seterusnya saya nak adjust sikit dia punya vibrance dan juga saturation. Sama juga, saya klik kat bahagian sini dan saya pilih vibrance. Okey, ataupun dekat layer dan new adjustment layer pun ada juga vibrance Okey, kita adjust vibrance ni, kita nak naikkan kepada 17. Kemudian dia punya saturation kita nak kurangkan sikit kepada minus 22. Okey, kalau anda perhatikan perbezaan pada gambar ni, dia punya color dia color gambar ni dia macam reduce sikit dia punya keterangan dia tu kan. Okey. Okey, ini sebelum dan ini selepas Okey. Okey. Selepas tu saya letak satu lagi photo filter. Photo filter, okey. Kemudian photo filter ni tadi kita guna dekat atas ni tau. Dia macam benda yang dia dah setting siap-siap lah kan Dia dah letak siap-siap yang selalu orang guna lah. Untuk apa, warming, cooling, kemudian untuk red, orange, yellow semua dan sebagainya lah. Okey, tapi kali ni kita tak nak guna yang dalam ni. Kita guna color. Okey, so saya klik pada bahagian color sini dan saya nak pilih hitam. Okey, saya ambil dekat swatch ni senang Okey, saya pilih hitam. Okey. Dan saya nak setkan density dia kepada 57%. Okey, tengok dia punya perbezaan dia. Okey. Okey. Dan seterusnya saya nak letak selective color. Selective color ni pun sama, kita boleh dapatkan dekat layer, new adjustment layer. Dan mana selective color? Okey, selective color bawah sekali Okey, selective color. Okey. Kemudian saya akan pilih natural Okey, natural. Okey, dekat sini dah banyak. Ada red, yellow, green, cyan, blue, magenta, white, natural, black Saya akan pilih natural saja. Okey, untuk ketetapan dia cyan ni untuk saya akan set pada 7. Kemudian magenta kita akan letak 6. Kemudian yellow saya akan letak 8. Okey, dan black kita akan biarkan kepada 0. Okey, ini dia punya perbezaan anda boleh tengok Okey, ini sebelum dan ini selepas kita letak selective color. Okey. Seterusnya saya nak letak satu lagi photo filter. Okey, photo filter kita letak saya nak guna sepia. Okey, sepia saya ambil dekat filter ni, kemudian saya pilih sepia. Kemudian dia punya density kita nak up sikit kepada 49%. Okey. Okey, anda boleh tengok ini sebelum, selepas kita letak sepia. Okey, dan seterusnya satu lagi photo filter. Mana photo filter? Okey. Photo filter ni saya akan letak deep blue. Okey, deep blue. Okey, untuk deep blue ni saya akan letak pada 27%. Okey. Okey, dah pun siap Okey, kemudian okey, kita nak tengok apa dia punya perbezaan antara sebelum dan juga selepas Saya copy layer ni, layer yang gambar asal dia lah so saya nak letak kat atas, senang. Okey, saya drag dan letak kat atas. Okey, ni atas sekali Okey, atas sekali. So saya disable untuk tengok selepas. Okey, before, after. Okey, kecilkan sikit. Okey, before, ini after dan ini before. Okey. Okey. Kemudian
Kemudian saya akan select semua layer ni. Okay, layer yang asal yang layer yang kita dah edit tadi. Okay, saya select. Okay, saya klik pada bahagian atas ni, kemudian saya hold butang shift pada keyboard, kemudian saya klik layer yang bawah sekali pula. Tadi kita klik atas sekali, kemudian kita hold butang shift dan klik layer yang bawah sekali, so automatic dia akan select semualah. Okey, kemudian saya akan klik pada bahagian nampak anak panah kat sini, anak panah bawah ni. Okey, kita klik kat sini dan saya pilih duplicate layers. Okey, bila saya pilih duplicate layer, maksudnya ke semua layer yang saya select tadi tu dia akan duplicate dia akan, okey, ini layer yang kita asal tadi Okey, layer yang kita duplicate ni dia automatic dia terselect sendiri kan. Okey. Okey, automatic dia dah terselect sendiri. So kita biarkan macam ni. Klik sekali lagi dekat sini dan saya pilih merge layer. So dia akan merge layer yang kita duplicate tadi itulah. Okey. So bila dah merge, okey, saya dapat satu layer baru. Okay, saya tulis sini merge layer. Okey, maksud dia ini dengan layer ini, sorry saya keluarkan sikit okey, jadi kita letak balik layer ini, layer semua ini daripada background ni sampai ke photo filter 4 ini adalah sama, dia punya efek dia tu sama dengan layer yang kita merge tadi tak ada beza okey. Okey, so yang ni saya akan duplicate dulu. Saya akan duplicate dulu. Saya klik Ctrl J ataupun klik kanan dan pilih duplicate layer. Okey, kemudian okey, sorry, yang ni saya zoom sikit bagi nampak sikit gambar dia. Okey, kemudian layer ni saya akan kita akan guna diffuse kat mana diffuse. Okey, kita ambil dekat filter. Kemudian saya akan ke stylize. Kemudian saya akan pilih diffuse. Okey, bila ada diffuse macam ni, saya akan pilih yang bawah sekali. Anisotropic. Okey. Saya akan klik dekat sini. So kalau anda boleh tengok dia ada preview dekat sini. Dia punya gambar dia jadi macam ni Okey, so saya klik saja okey. Okey, saya akan ulang benda yang sama sebanyak 4 kali. So maksud dia, saya pilih stylize, diffuse, anisotropic. Okay, ini kali yang kedua. Okay, kita buat sekali lagi. Ataupun shortcut dia, kita just klik Ctrl F saja kan? Ataupun klik kat sini Ctrl F sebab dia akan ulang balik apa yang kita buat tadi lah. Okay, diffuse, anisotropic. Okay, ini kali yang ketiga. Okay, kali yang keempat saya akan klik kat sini kali keempat. Okay, ini kali keempat. Ini selepas 4 kali kita buat kita guna diffuse anisotropic Okay, okay, saya namakan layer ini sebagai diffuse D-E-F-U-S-E. Betul tak ejaan dia? Saya betul tak ingat Okay, D-I-F-F-U. Okay. Okay. Okay, kemudian layer ini saya akan duplicate dia, jadikan 2 layer. Okay. Okay. Ini diffuse 2. Saya namakan diffuse 2. Okay. Ini diffuse 1 dan ini diffuse 2. Okay, so yang pertama ni saya akan set dia dia punya opacity kepada 30%. Okay. Dan yang kedua, saya akan tukar dia punya layer mode dia kepada overlay. Overlay. Kemudian kita akan set juga kepada 30%. Okay. Okay, anda dah boleh tengok dia punya perbezaan Okay, ini yang gambar sebelum dan ini selepas kita masukkan yang diffuse tadi
Okey. Okey, dah pun siap Okey, kemudian saya nak sharpkan sikit gambar ni Okey, ni kita dah kategori macam dah kategori terakhir dah ni antara step-step terakhir kita akan sharp balik gambar ni. Okey, layer yang kita merge tadi tu Okey, saya copy sekali lagi, duplicate layer. Okey, kemudian saya nak drag letak dekat atas sekali atas sekali. Okey, kemudian sorry silap saya delete dulu yang ni. Okey, sebenarnya kita kena merge lagi sekali layer ni. Okey, yang kita diffuse tadi. Okey, saya klik dekat sini, saya duplicate dulu. Duplicate. Okey, ini layer yang kita duplicate tu lah. Okey, kemudian kita akan merge. Saya klik kat sini. Okey, kemudian kita merge layer. Okey, sorry. Saya akan rename dia. Saya akan nama dia merge layer 2. Okey, layer ini kita akan gunakan dia untuk kita sharpkan gambar ni. Okey, cara dia okey, sorry, kita takkan namakan dia sebagai merge layer 2 lah. Kita klik pada bahagian filter, kemudian saya pilih other, dan kita pilih high pass. Okey, pada bahagian setting high pass ni kita akan set dia punya radius dia kepada 0.3 pixel. Okey, 0.3 pixel dan klik OK. Okey, sorry, saya namakan dia high pass lah Okey, high pass. Okey, dia jadi macam ni kan. Okey, kemudian kita akan tukar dia punya layer mode. Layer mode kita akan tukar kepada linear light. Okey, linear light, dan saya akan pilih dia punya opacity kepada 70%. Okey, kita, kalau anda boleh tengok fungsi high pass ni dia untuk kita sharpkan balik kita punya gambar lah. Okey kan, boleh tengok dia punya perbezaan Okey, gambar dia macam sharp sikit ini sebelum dan ini selepas. Okey, sekarang dah pun siap kita punya color grading. Okey, sorry, layer ni saya tak balik kat sini. Okey, kemudian saya nak letak macam nak bagi background dia ni, nak bagi macam nak tukar sikit color dia punya background dia ni. Okey, cara dia kita akan guna color balance. Okey, saya klik kat sini dan saya pilih color balance. Okey, kita nak tukar pada bahagian adjust color pada bahagian background saja. So kita ignore dulu lah dia gambar dia punya kesan daripada gambar ni. Okey, saya akan set ini kepada 63, yellow blue 63, kemudian magenta green saya akan set kepada 47, kemudian cyan red saya akan set pada 33. Okey, tengok dia punya perbezaannya, dia macam biru sikit kan. Okey, so kita tak nak kesan ni kesan biru ni pada gambar tu ni kan. So kita nak pada background saja. So macam mana kita nak buat? Saya akan okey, kalau anda perasan pada bahagian mask ni kan, pada bahagian mask ni. Okey, so kita klik kat sini. Klik kat sini dan kita pilih brush, dan saya akan guna warna hitam warna hitam. Kemudian kita akan colorkan dekat sini lah. Okey, so cara dia okey, kita adjust kita punya brush ni size yang besar sikit Okey, mungkin okey kan. Okey, so saya akan color dekat sini lah So maksud dia kita akan buang kesan-kesan color yang kita setting pada untuk bahagian belakang saja. So kita tak nak pada bahagian depan ni. So saya akan buang macam ni lah
Okey. Okey. Okey, lebih kurang Okey, dah pun siap. So, warna ni dia hanya berubah pada bahagian belakang sajalah. Okey. Dan dah pun siap kita punya color grading. Okey, kita tengok sebelum dan juga selepas. Okey, sebelum dan selepas. Okey, kita boleh tengok perbezaan antara kualiti warna dan juga kualiti gambar lah. Okey. Okey, sekian dulu untuk tutorial kali ini dan selamat mencuba.